Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya ucapkan kepada Encik Saiful, seterusnya kepada rakan-rakan saya dan juga semua yang menonton video pembincangan saya kali ini. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Syakir bin Muhammad Zain dari kelas PS331. Jadi pembincangan yang saya akan buat ialah pembincangan kes di mana saya telah pun menjalankan ujian diagnostik pengamatan visual dalam subjek pentaksiran dalam pendidikan khas UK 3113. Okay, baik, seterusnya kita tengok pada seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Uh, diketahui ujian diagnostik terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ujian diagnostik lisan, ujian diagnostik bertulis dan juga ujian diagnostik pengamatan. Jadi bagi tugasan PQK 3112 ini, pekaji iaitu saya telah memilih untuk menjalankan ujian diagnostik pengamatan visual. Baik, pengamatan visual. Menurut Lina, pada tahun 1971 dalam bukunya Children with Learning Disabilities telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera ataupun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. Pengamatan penglihatan ialah kefahaman dan kebolehan terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui panca indera kita iaitu mata. Jadi adalah dipercayailah bahawa proses pembelajaran bermula dari rangsangan di persekitaran yang dikesan oleh panca indera. Okey. Seterusnya kita tengok kepada biodata murid saya yang saya jalankan ujian iaitu nama murid ialah Syafiq Aiman yang mana bukan nama sebenar lah. Dan yang itu pun saya gelapkan matanya sebab sebab kita nak jaga privacy lah. Jadi Syafiq Aiman bukan nama sebenar. Umur 10 tahun. Ni kelas ihsan dan kategori murid ini ialah kategori masalah pembelajaran. Dan masalah pembelajaran kategori syndrome. Maafkan saya, kategori slow learner. Dan di sekolah kebangsaan Padakala di Padakala, Negeri Kelantan dan tempat tinggal di Kampung Puing Kelantan. Okey. Jadi inilah Syafiq Aiman 10 tahun, slow learner di SK Padang Kala. Okay, baik. Kita tengok kepada instrumen. Okey. Saya ada menyediakan beberapa instrumen, 6 instrumen yang mana ada kategori rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan mula dengan kategori yang pertama ni, instrumen pertama ni ialah tahap kesukaran pada tahap yang rendah. Kemahiran ialah diskriminasi perbezaan saiz gambar. Jadi pada instrumen yang pertama ini, arahan soalan ialah tandakan right pada objek yang bersaiz besar. Jadi kita tengok setiap 5 item tu masing-masing, contoh macam gambar pertama tu kucing. Ada kucing kecil, ada kucing besar. Jadi gambar kedua buku kecil dan buku besar. Jadi murid perlu menadakan pada objek yang bersaiz lebih besar. Okey, jadi kita dapat lihat di sini Syafiq Aiman telah pun berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Iaitu 5/5 lah untuk bagi soalan instrumen 1 ini. Kita dapat tengok. Jadi tak ada masalah untuk Syafiq Aiman menjawab dalam instrumen 1 ni. Mungkin kata faktornya ialah elemen yang diterapkan dalam instrumen 1 ini yang mana elemen kartun yang mana lebih menarik minat dan perhatian dan melahirkan
asing QE lah dalam kalangan murid, termasuklah Syafiq Aiman ni pun yang membolehkannya lebih berminat dan dapat menjawab soalan dengan baik. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada instrumen 2. Tahap kesukaran masih lagi rendah. Jadi kemahiran pada instrumen 2 ini ialah diskriminasi gambar yang sama. Jadi arahan soalannya ialah padankan gambar yang sama bentuk. Baik, kalau kita tengok sini pun Syafiq Aiman masih lagi berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Mungkin satu faktornya lah mungkin daripada instrumen 2 ni kita dapat lihat masih lagi menggunakan pendekatan yang sama lah, iaitu menerapkan unsur elemen kartun dalam instrumen 2 sama juga macam instrumen 1 tadi. Dan yang kedua, mungkin gambar yang digunakan dalam instrumen ini adalah yang agak ketara lah perbezaannya. Maksudnya mungkin Syafiq Aiman pun dapat mengecam dengan jelas. Contohnya gambar yang kedua tu baju. Dapat dengan jelas memadankan ke baju juga. Itu mungkinlah faktornya. Jadi Syafiq Aiman dapat dapat memadankan dengan gambar yang sama bentuk dengan baik. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada instrumen yang ketiga. Kali ini tahap kesukaran bertambah sukar sikit, iaitu pada tahap sederhana. Kemahiran pada instrumen 3 ini ialah diskriminasi bentuk, iaitu menyudahkan ataupun melengkapkan. Jadi arahan soalannya ialah suaikan bahagian haiwan yang berikut kepada bahagian badannya dengan betul. Kita dapat tengok di sini. Syafiq Aiman dapat menjawab soalan 1, 2, 3 dengan betul, tetapi salah pada soalan yang keempat dan juga 5. Yang mana dia tertukarlah. Mana Syafiq Aiman tertukar. Yang 4 sepatutnya pergi ke 4 kan, tapi yang 4 dia bawa pula ke 5 dan yang ke-5 tu disesuaikan pada yang ke-4. Jadi tertukar di situ. Jadi mungkin disebabkan dia tidak dapat membezakan lah sebab dia tertukar tu kan, dia tidak dapat membezakan dengan baik yang mana apa ni musang, yang mana belakang musang dan juga mana satu belakang singa, bahagian belakang singa tu. Jadi menyebabkan Syafiq Aiman ni agak terkeliru di situ. Dan pada instrumen ketiga ni juga saya telah pun cuba untuk membimbing Syafiq Aiman menggunakan pembaris. Tetapi kita dapat lihat walaupun saya telah pun cuba membimbing untuk Syafiq Aiman untuk menggunakan pembaris, tapi kita dapat lihat di sini garisan yang Syafiq Aiman lakukan masih lagi kurang kemas dan perlu ditambah baiklah. Jadi mungkin disebabkan faktor motor halus Aiman pada tahap yang masih agak rendah lah. Baik. Seterusnya kita tengok pula kepada instrumen 4. Tahap kesukaran masih lagi sederhana dan kemahiran di sini ialah diskriminasi bentuk ganjil. Arahan soalan, bulatkan pada gambar yang tidak serupa. Jadi gambar pertama, kedua, ketiga tak ada masalah. Kelima pun tak ada masalah. Cuma pada gambar yang keempat itu, kita dapat lihat gambarnya mungkin agak sama dan agak mungkin Syafiq Aiman agak terkeliru lah. Sepatutnya yang paling hujung paling kanan tu kan. Tapi dia menjawab, dia bulatkan pada hujung sebelah kiri. Jadi Syafiq Aiman agak terkeliru di situ. Jadi kita dapat lihatlah. Dan juga pada instrumen yang keempat ni, Syafiq Aiman dia agak jawab dengan laju, dan agak confident lah, agak berkeyakinan dalam menjawab instrumen yang keempat ni. Sampaikan yang soalan yang keempat tu pun dia macam diingatkan dia dah betul.
Dia ingatkan dia dah betul, dia terus bulat pada hujung sebelah kiri tu. Tanpa melihat dengan teliti, dengan lebih teliti pada bahagian tersebut. Okay. Baik, untuk instrumen kelima pula, kali ini tahap kesukaran ialah tinggi, kemahiran menyalin. Jadi arahan soalan ialah lukis semula rajah di bawah pada ruang yang disediakan. Jadi kita dapat melihat beberapa bentuk dua dimensi lah. Pada gambar pertama tu ada bentuk bulat, segitiga, bentuk segi empat tepat, bentuk hati dan juga bentuk bulan. Jadi dapatlah kita lihat pada bahagian ini, Syafiq Aiman tidaklah mempunyai masalah yang besar dalam melukis, menyalin balik bentuk-bentuk tersebut. Tetapi kalau kita dapat lihat, tulisan Syafiq Aiman agak kurang kemas dan juga dia mengambil masa yang sedikit, agak lama lah pada bahagian ini. Jadi tulisannya boleh ditambah baik lagi lah. Dan juga mungkin disebabkan oleh motor halus Syafiq Aiman yang pada tahap yang agak rendah. Baik, seterusnya instrumen yang keenam masih pada tahap kesukaran yang sama, tinggi. Kemahirannya ialah cari benda tersembunyi. Arahan soalan, cari 5 benda tersembunyi berdasarkan gambar yang diberikan di bawah. Jadi kita dapat lihat di sini, walaupun pada tahap kesukaran tinggi, Syafiq Aiman dapat menemukan kesemua keenam-enam gambar iaitu seperti sarung tangan, kayu haki dan sebagainya pada gambar tersebut. Sebab saya difahamkan Syafiq Aiman mempunyai pengalaman lah dalam melakukan soalan seperti pada instrumen yang keenam ini. Sebab saya memang Syafiq Aiman selalu suka untuk diberi latihan dan selalulah dalam membuat latihan ini sebelum ni. Jadi kita dapat lihat pengalaman yang dimiliki oleh Syafiq Aiman dapat membantunya untuk melakukan tugasan ini dengan baik walaupun mengambil masa yang agak lama iaitu 4 minit lebih. Baik, rumusan keseluruhan. Secara keseluruhannya prestasi murid A iaitu Syafiq Aiman tadilah yang saya kira murid A dalam ujian ini adalah baik. Namun beberapa kelemahan telah pun dikenal pasti. Antaranya murid A mengalami masalah di mata motor tangan. Iaitu dapat kita rujuk pada soalan 2, 3, 5 dan cuai dalam menjawab soalan yang anda anggap mudah. Yang tadi pada soalan yang kedua. Cabaran yang dihadapi oleh murid A menjadi salah satu faktor mengapa dia mempunyai tahap pengamatan yang lemah pada kemahiran tertentu dan tidak memperoleh markah penuh dalam soalan walaupun soalan mudah. Menurut Wong Kiat Wah pada tahun 2013, kanak-kanak Slow-learner merupakan kanak-kanak yang lambat satu objektif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mudah serta mempunyai tahap kognitif dan daya yang sangat yang lemah. Walau murid A ataupun Syafiq Aiman, antaranya ialah dia mudah memahami arahan yang bersifat terus, gigih dalam menjawab soalan walaupun soalan itu sukar. Walaupun kita tengok soalan yang keenam tadi sukar dan telah dibuktikan dengan latihan yang cukup dan berkesan, dia akan dapat menguasai sesuatu kemahiran itu juga walaupun kemahiran itu berada pada aras tinggi seperti pada soalan 6 tadi. Baik, jadi pada bahagian penutup, tuntasnya sebagai pendidik kepada kanak-kanak istimewa ini menjadi peranan utama untuk pendidik ataupun guru pendidikan khas untuk menguasai kemahiran membina dan juga menganalisis ujian diagnostik. Jadi kita dapat lihat kepentingan ujian diagnostik ini sangat luas, bukan sahaja dalam mengesan ketidakupayaan murid, malah juga untuk menentukan intervensi, kaedah, strategi atau teknik yang sesuai mengikut keupayaan di samping membantu perkembangan sesuatu kemahiran mereka. Dengan pelaksanaan tugas ini, diharapkan pegaji itu saya lah. Diharapkan saya dapat menjadi guru pendidikan khas yang terbaik pada masa hadapan. Baik, sekian itu sahaja pembincangan saya pada kali ini. Terima kasih.